Jangan lupa tahu pendidikan sains sosial dan alam sekitar, kegunaan elektrik. Baiklah murid-murid, tenaga elektrik adalah tenaga yang mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. Jika mengalir dalam litar yang lengkap, barulah tenaga elektrik itu boleh berfungsi. Jadi sekiranya kamu di rumah, apakah sumber tenaga elektrik yang digunakan di rumah? Biasanya di rumah kita menggunakan sumber tenaga elektrik dari bateri, sel suria, dinamo, sumber elektrik daripada stesen jana kuasa ataupun daripada penjana, ataupun kamu panggil generator. Apakah kegunaan elektrik ini murid-murid? Kalau tengok dalam gambar ni, rasa macam ada satu kuasa kan. Kalau kita ada kuasa elektrik memang best. Tapi itu sebenarnya hanyalah fiction sahaja, cerita-cerita fiction. Tetapi elektrik ini ada kegunaannya. Tenaga elektrik boleh berubah kepada bentuk yang lain. Bila ada diubah bentuk ataupun berlaku perubahan bentuk tenaga elektrik, barulah tenaga elektrik itu boleh digunakan. Mari kita lihat. Ini adalah peralatan-peralatan elektrik di rumah kamu yang menggunakan tenaga elektrik. Setiap hari kamu gunakan pelbagai perkakas elektrik untuk melakukan kerja-kerja harian. Perkakas dan mesin ini berfungsi dengan mengubah tenaga elektrik kepada bentuk tenaga yang lain. Tenaga yang dimaksudkan adalah contohnya tenaga elektrik menghasilkan haba, diubah untuk menghasilkan haba, maka alat elektrik ini boleh berfungsi periuk nasi, pembakar roti, oven, streka. Kemudian tenaga elektrik ini untuk menghasilkan bunyi, contohnya speaker, alat pembesar suara ni, ada remote control untuk bunyi loceng alarm kat rumah. Dan tenaga elektrik juga untuk menghasilkan cahaya. Ini mestilah mentol lampu di rumah kamu menghasilkan cahaya. Kemudian elektrik untuk menghasilkan tenaga kinetik. Maknanya alat elektrik yang berpusing ni ataupun berputar, ia adalah perubahan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Jadi ini semua adalah peralatan-peralatan yang mengubah tenaga elektrik kepada tenaga yang lain bagi membolehkan alat-alat elektrik ini berfungsi dengan baik. Cikgu pasti alat-alat ini ada di rumah kamu. Okey, mari kita lihat lebih terperinci. Contoh yang lain adalah tenaga elektrik ini digunakan untuk memusingkan kipas. Kalau tak ada elektrik, kipas tak boleh berpusing, maka kita pun kepanasan. Tengok kipas tu boleh berpusing. Kemudian, tenaga elektrik ini digunakan untuk menanak nasi, nak masak nasi. Tengok tu periuk nasi tu beruap. Kalau tak ada tenaga elektrik, periuk nasi ni tak boleh berfungsi. Jadi terpaksalah kamu masak di atas dapur menggunakan tenaga haba pula, api pula, daripada api. Kemudian untuk memanaskan air, ini kebiasaannya digunakan pada cerek elektrik. Tengok tu, air akan menggelegak panas. Maknanya tenaga elektrik bertukar kepada tenaga haba. Air tu akan panas. Barulah boleh buat air panas. Air kopi ke, air Milo ke. Seterusnya untuk menyalakan lampu. Jadi tenaga elektrik ini akan berubah kepada tenaga cahaya. Maka mentol kamu ataupun lampu di rumah kamu bolehlah berfungsi dengan baik. Sekiranya tidak ada tenaga elektrik, maka bergelaplah rumah kita. Jadi ini adalah contoh-contoh kegunaan tenaga elektrik. Tenaga elektrik berubah
menjadi tenaga yang lain. Maka alat elektrik ini boleh berfungsi dengan baik. Baiklah murid-murid, kamu dah belajar mengenai kegunaan elektrik, kegunaan tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik ini memang memberi banyak manfaat kepada kita. Ia memudahkan kerja kita. Bayangkan kalau di rumah tiada elektrik, kipas tak berfungsi, mesin basuh tak berfungsi, televisyen tak berfungsi, pasti akan kita mengalami kesukaran ataupun mengalami masalah sekiranya tiada tenaga elektrik. Tetapi kamu perlu berhati-hati dalam menggunakan tenaga elektrik. Sebab kalau kamu terkena tenaga elektrik, renjatan itu akan boleh mencederakan kamu dan dikhawatiri boleh mendatangkan kematian. Kita boleh mati murid-murid sekiranya terkena arus elektrik yang sangat kuat. Berhati-hati menggunakan alat elektrik dan berjimat cermat. Waktu PDPR ini, cikgu pasti kamu banyak menggunakan peranti telefon ataupun laptop untuk belajar dalam PDPR. Kamu juga cuti-cuti ni banyak tengok TV, dengar radio. Jadi berjimat dalam menggunakan tenaga elektrik. Baiklah murid-murid, kita akan belajar tajuk yang lain pada minggu hadapan. Jumpa lagi.